Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi qail wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru min zikri hazimil ladzat ya'nil maut wa ya'nil qiyamah. Ayuhal muslimin wal muslimat ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang diraikan pengurusi surau Al-Falah, staf pimpinan surau, pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, para ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan imam, bilal, siap, seterusnya abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana Allah Ta'ala panjangkan umur kita, kita dapat bertemu dengan tahun baru. Tahun baru iaitu tahun 1444 Hijrah. Malam ini dah merupakan malam yang ketiga, 13 Muharram. Mudah-mudahan dengan pemanjangan umur yang Allah Ta'ala bagi, kita gunakan baki umur yang ada ni kepada perkara-perkara yang bermanfaat, iaitu bangsa akhirat lebih-lebih lagi, dan bangsa dunia. Bangsa dunia menolong orang, itu bangsa dunia lah. Kalau bangsa akhirat, faedah akhirat ni maknanya benda-benda yang boleh membawa datang kebajikan, yang Allah Ta'ala boleh ganjarkan pahala. Gitu. Kita kan semayang nak pahala, memanglah kerana Allah Ta'ala, tapi ganjaran yang Allah Ta'ala janjikan ialah pahala. Pahala itu akan ditimbang di mizan bersamaan dengan dosa. Jadi mudah-mudahan baki usia ni, ya Allah, ya Tuhanku, umur aku ni dah 67. Kalaulah aku mati umur 70 lagi 3 tahun ni, ya Allah, Kau berilah aku kesihatan agar aku dapat beribadah sampailah akhir hayat aku. Gitu. Baik. Bukannya nak cerita Muharram, maka nak cerita ma'al hijrah. Apa makna ma'al? Ma'al maknanya bersama ataupun berserta. Hijrah pindah. Hijrah tu pindah. Kita pun bakal pindah. Ni tak lama lagi pindah lah. Pindah mana? Pindah alam yang ke berapa, tuan-tuan? Yang keempat. Alam apa? Alam kubur ataupun alam barzah. Siapa tak nak balik sini, angkat tangan. Ramai tak nak balik. Tapi kena balik tak? Balik, mesti balik. Gitu. Baik. Kenapa Nabi pindah? Dapat tekanan daripada kafir Quraisy. Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal ni bukan orang lain. Pak menakan Nabi, ataupun bapak saudara Nabi, paman Nabi. Dia sayang tak Rasulullah? Sayang. Ada separuh riwayat mengatakan Abu Lahab, Abu Jahal ni, tuan-tuan, Abu Jahal ni utamanya. Kadang-kadang malam-malam mengintip-ngintip, mencuri-curi, mengintai-ngintai mendengar Nabi membaca Al-Quran.
Sebab Nabi baca Quran, perfect lah. Nabi baca Quran tentulah perfect. Orang yang paling banyak berkorban ketika festival Maulid, lahirnya Nabi SAW pada 12 Rabiul Awal tahun gajah, orang yang paling banyak mengorbankan unta ialah Abu Jahal. Ada riwayat mengatakan 60, ada riwayat mengatakan 100 ekor unta. Sebab apa? Di zaman itu siapa yang dapat anak lelaki merupakan satu anugerah yang besar. Anak perempuan kebanyakannya dibunuh. Suka benar dia dapat anak buah lelaki. Tapi bila Nabi berdakwah, dia di antara orang yang menentang Nabi secara terang-terangan. Ini bab akhlak, tuan-tuan. Setiap bulan saya bertemu dengan tuan-tuan kat sini, cerita apa? Cerita mati. Mati ni masuk dalam bab apa? Mati ni masuk dalam bab zikrul maut. Apa makna zikrul maut? Apa makna zikir? Zikir makna diingat. Zikrul maut maknanya mengingati mati. Dan mati ini termasuk dalam akhlak mahmudah. Akhlak ni apa dia, tuan-tuan? Dia asal perkataan dia khulukun. Makna dia budi. Budi. Akhlak yang kita cerita, akhlak ni terbagi kepada dua. Selalu saya dah sebut dah. Pertamanya akhlak mahmudah. Apa makna mahmudah? Akhlak yang terpuji. Berapa banyak akhlak mahmudah? Terlampau banyak. Terlalu banyak. Semua akhlak yang baik, budi pekerti yang baik dinamakan budi pekerti akhlak mahmudah. Dan semua akhlak mahmudah ini ada pada Nabi SAW. Sebab kalau kita belajar ilmu tauhid, di antaranya disebut Nabi itu wajib dengan sifat dengan 4 sifat. Apa dia? Sidik, amanah, patanah, tabligh. Kalau ada sidik wajib pada Nabi, maknanya kazab mustahil pada Nabi. Sidik itu benar, kazab itu bohong. Maknanya ada pada tubuh badan Nabi itu semua benda yang baik. Mukarimul akhlak. Tuan-tuan tengok orang orientalis, orang kafir nulis, dia cakap Muhammad ni memang baik. Muhammad ni memang baik. Itu sebab dia orang percaya Nabi. Waktu nak letakkan balik batu Hajar Aswad, ketika Kaabah dibina semula, dia orang mempercayai Nabi. Dia cakap kita tengok siapa yang masuk ke Kaabah dulu. Orang tu kita ambil jadi orang yang akan menyelesaikan masalah. Siapa yang nak meletakkan batu. Nabi ambil kain, 4 penjuru tu dibagi kepada 4 ketua puak. Kemudian Nabi sendiri meletakkan batu di tengah kain serban. Tu Nabi bijak. Nabi tak pernah berbohong. Kita ni nak kita. Akhlak kita ada ke akhlak macam Nabi? Bohong. Termasuk saya yang bercakap ni. Kadang-kadang kita bohong, kadang-kadang kita rasa ujub, kadang-kadang kita rasa riak, kadang-kadang kita rasa kita bagus pada orang. Tambahlah kalau kita bawa benda tu mahal pada orang tu. Orang bawa Y16, dia bila tengok Y suku, suku. Itu manusia. Nabi tuan-tuan ada satu hari tu dekat pasar Ukas, dia gini. Saya berdiri sikit tunjuk. Dekat pasar Ukas. Nabi berdiri gini. Melintas satu orang budak. Melintas satu orang budak, kemudian kafir musyrikin 2-3 orang datang pada Nabi. Dia cakap, Muhammad, engkau tu nampak budak lalu sini tadi? Apa Nabi buat? Nabi melangkah satu langkah. Gini. Sejak aku berdiri sini, aku tak nampak budak dah lalu. Gitu. Adakah Nabi bohong? Tak. Itu pandainya Nabi.
Allah Ta'ala bagi dia ilham macam mana nak melepaskan diri daripada berbohong. Kalau dia tak beralih tadi, dia nampak tak? Nampak lah. Tapi dia cakap sejak aku berdiri, dia baru lagi berdiri beralih tu. Sejak aku berdiri kat sini, tak ada aku nampak budak lalu. Dia beralih. Gitu. Itu banyak tak akhlak mazmumah kat kita. Banyak. Jangan takut nak mengaku tuan-tuan, memang kita ni lemah. Memang kita ni lemah. Daripada kita lahir sampailah kita balik, banyak benda yang kita buat, tapi tu tak apa. Allah Ta'ala tak ambil kira. Sebab apa? Tak mukallaf. Tapi daripada balik sampailah kita meninggal, kita akan ditanya satu persatu. Baik. Itu sebab Nabi ni tuan-tuan, kalau saya ada 4 perkara yang berlaku. Ada di antara 4 perkara peristiwa yang besar berlaku sebelum daripada Nabi hijrah. Kalau ada masa nanti kita ceritalah. Baik, kita sambung muka surat 74 pada yang ada kitab dia. Nampak ni gayanya semua kitab dah gaib dah. Dah guyup. Dah guyup. Dah hafal Tak apa, Nabi sebut apa? Jadilah kamu orang yang berdakwah, mengajar. Kalau tidak, jadilah orang yang belajar. Kalau tidak, jadilah orang yang mendengar. Paling akhir sekali, jadilah orang yang cintakan ilmu. Kalau tak belajar, tak ada kitab, maknanya mendengar. Dah tua gini ni memang susah nak masuk. Sungguh. Saya dulu tuan-tuan, saya ngaji sekolah agama. Kita pergi sekolah agama tu sebenarnya kita pertamanya memang kebanyakan orang tak suka pergi sekolah agama tu tak. Saya pun tak suka dulu. Daripada tetang 1 sampai tetang 5. Nak main bola kena pakai seluar panjang, bangun pagi subuh kena naik bangun, tak bangun kena pukul. Itu semua benda-benda yang kita tak suka. Sebab agama ni banyak benda dia melawan nafsu. Jadi kita pergi sekolah agama tu atas rela kita ke mak ayah hantar? Mak ayah hantar. Jadi kita belajar agama tu sukarela ke terpaksa? Terpaksa. Itu jadi dia. Dan kita belajar agama tu di antaranya kita menghafal tu nak lulus paksa. Itu sebab bila orang Cina atau orang India dia sedar akan Islam, dia masuk Islam, kenapa dia dulu pandai pada kita? Sebab dia masuk Islam bukan atas baka, atas kesedaran sendiri, dan dia nak kenal Islam. Itu. Tuan-tuan tengok berapa ramai Cina baru 2-3 tahun jadi profesor, jadi apa, dia boleh cakap Arab lagi apa ni. Ini jangan cakap Arab, Jawa pun ada yang tak boleh cakap Jawa dah ni. Itu. Sebab apa? Sebab kita kesungguhan tu. Tapi tak apalah. Wa imam masih lagi Allah Ta'ala hantar dalam surau, dalam masjid. Alhamdulillah. Qala muallif rahimahumullah maktub fi hadzal kitab. Saudaraku, berikanlah jalan lapang agar kebenaran masuk dalam diri kita. Disuruh kita berlapang dada penulis ni. Supaya apa? Kebenaran masuk dalam diri kita. Kebenaran apa? Lebih-lebih lagi kebenaran berkaitan dengan agama. Kita kadang-kadang dalam keadaan susah. Kita sedar di antara susah itu adalah dugaan Allah. Kalau kita berlapang dada, itu maksud dia kita akan rasa senang. Ini dugaan Allah. Saya tabik sungguhlah orang yang jaga isteri dia bertahun-tahun, berpuluh tahun. Orang yang jaga anak berpuluh-puluh tahun. Dugaan tu besar. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul.
agar kita menyedari hakikat kehidupan. Menyedari hakikat kehidupan ni makna dia apa? Maknanya apa sekali yang berlaku, kita berlapang dada akan kebenaran, supaya kita tahu, supaya kita sedar dan kita cepat insaf. Sesungguhnya semua ini adalah datangnya daripada Allah. Kadang-kadang kita bertimpa-timpa, tuan-tuan. Bulan tu lah rotek mati, bulan tu lah aksiden, bulan tu lah nak jatuh, bulan tu Allah. Dia tak sama dengan orang muda dengan orang tua ni. Saya bila dah masuk 55 ke atas ni, saya tahulah. Bila masalah 2-3 bertimpa-timpa, kita jadi macam pening kepala. Tak boleh. Nak settle pun satu tu yang kadang-kadang mengamuk. Sungguh. Dia tak sama pressure dia, tuan-tuan. Itu sebab dulu 55 ni dia suruh pencen wajib. Ini pencen 60, jalan pun dah 3 selender dah pencen. Berapa ramai yang pergi kerja bertongkat? Berapa ramai yang pergi kerja anak hantar? Daripada umur 55 sampai 60 tu anak hantar, anak jemput. Ramai tak? Ramai, tuan-tuan, mungkin tak tahu. Sebab 55 ni dia dah masuk, dulu dah masuk skim pencen wajib. 55 ni gagah lagi lah. Kalau dapat duit grade duty ke, duit apa ke, dapat EPF, nak pergi haji pun masih kuat lagi. Ini 60 baru nak pergi haji. Tanyalah orang pergi haji muda-muda, nak pergi melontar semua. Dan 60 baru nak bawa orang rumah pergi sempurna, duduk dekat lato-lato benda. Itu orang muda nak pergi masa muda, duit tak ada. Nak pergi tua, duit ada, masa ada, tenaga tak ada. Nak roman pun dah tak best, betul tak? Kalau tidur dah gigi dalam bilik air, betul tak? Betul. Itu sebab pencen umur 55 tu dah bagus lah. Tapi ramai juga yang saya 60. Gitu. Demi Allah, sesungguhnya kehidupan yang terlepas dari rambu-rambu ilahi, kehidupan yang putus hubungan dengan zat yang maha hidup dan tak pernah mati, kehidupan yang keluar dari laungan syariat Allah adalah kehidupan yang hina dan tercela. Kalau hidup kita ni tak ikut syariat. Apa makna dia syariat? Syariat makna dia hukum syarak tu lah. Berapa hukum syarak? 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Ni haram ni, tak usah buat. Itu hukum syarak. Ni sunat ni, buat. Tapi jangan cerita dengan orang. Ni puasa 10 Muharram habis semua dicanang. Kita beribadah ni sebenarnya kalau boleh nak sembunyi lagi. Jangan orang lain tahu. Yang tahu kita dengan Allah. Gitu. Kaedah konsep lah. Kehidupan di dalamnya dicengkam keresahan, jiwa mereka lapar kerana hidup tidak pernah mengerti kebenaran dan jalannya. Maka kenali Rabbmu, ia akan mengenalimu. Siapa kenal Tuhan, dia cakap Allah Ta'ala akan kenal dia. Man arafallah, man arafa nafsah faqad arafallah. Siapa kenal diri dia, maka dia kenal Allah Ta'ala. Man arafallah, siapa yang kenal Allah Ta'ala, maka binasalah dia. Kita kenal diri kita, kita kenal Allah Ta'ala. Maknanya macam mana? Harta ni aku banyak dapat ni, siapa bagi? Allah yang bagi. Bukan harta aku. Pangkat aku besar ni, pangkat ni siapa yang bagi? Allah yang bagi, macam tu. Maknanya kita kenal diri kita, kita tahu siapa kita tahu macam mana, setakat mana kita. Dan sebenarnya kita ni tak ada apa. Datang dalam keadaan telanjang, balik nanti pun kita akan telanjang. Setelah sekarang kapan kita hancur, kita akan dalam keadaan datang membawa najis,
pulang pun, sebelum pulang pun akan dibasuhkan najis. Apa yang ada? Duit dalam bank 300,000, anak ada 3 orang, kita belum tanam lagi, silap dia dah cakap dah, ayah ada 300,000, kita 3 orang 100,000 lah. Macam tu. Sebab mati ni tuan-tuan disebut ada 3. Mati ni ada 3 kategori. Pertama, orang yang nak mati. Orang yang nak cepat mati. Bukan orang nak mati dulu, orang bunuh diri dah. Orang yang nak mati. Macam saya sebut dulu, Nabi selepas satu peperangan, Nabi cakap, ni ahli syurga, ni ahli syurga, ni ahli syurga, ni ahli syurga. Tiba satu orang tu Nabi cakap, ni ahli neraka. Sahabat cakap, tak mungkin ya Rasulullah, dia ni perang tadi, dia yang berperang. Dia yang berperang, berpadang semua, kenapa dia ahli neraka? Bila sahabat cek, rupanya bila dia cedera dalam peperangan, dia tak tahan, dia ambilnya mata anak panah tadi, dia cocok leher dia supaya dia mati, dan dia mati dalam keadaan bunuh diri. Itu yang Nabi sebut, hadza ahlun nar. Dia nak mati, dia percaya mati, yakin mati, tapi cara mati tak betul. Tuan-tuan tengok Bilal bin Rabah ketika bini, saya selalu sebut cerita ni. Ini orang hebat-hebat. Nabi dah tahu, Nabi cakap, terumpah kau dah ada dalam syurga dah Bilal, tunggu kau. Ketika bini dia cakap, ya Bilal, aku kesian tengok engkau ni nak mati dah ni, dah sakaratul maut dah. Bilal cakap, tak payah kau nak kesian dengan aku, sebenarnya aku dah lama tunggu nak mati ni. Kalau aku mati hari ni, alhamdulillah. Selama ni aku pergi perang, setiap perang aku ikut Rasulullah supaya aku dapat mati, tetapi tak mati juga. Kalau hari ni aku mati, alhamdulillah, syukur. Sebab bila aku mati, aku dapat bertemu dengan Allah, dan aku dapat bertemu dengan Rasulullah. Ini orang hebat. Dia yakin sungguh. Apabila kematian itu datang, kehidupan selepas mati dia adalah lebih baik. Itu orang yang pertama. Itu juga Nabi SAW masa kita baca cerita tu. Fatimah Az-Zahrah doakan Nabi syifa Allah. Nabi sebut la. Kenapa Nabi tak sebut amin? Sedangkan Nabi doa dia anak tu kepada ayahnya makbul, tidak ada hijab. Sebab Nabi begitu juga Nabi dan juga para orang yang wali Allah. Dia yakin dan sungguh-sungguh yakin bahawa bila dia mati, kehidupan selepas mati yang menunggu adalah lebih baik. Tidur umpama pengantin. Berapa tahun? 500 tahun, 700 tahun, 1,000,000 tahun, tak apa. Sebab apa? Yang menunggu tu lebih baik. Tuan-tuan tengok cerita Ashabul Kahfi. Dia tertidur berapa tahun? 319 tahun. Dia tertidur 319 tahun. Bila dia lari, Ashabul Kahfi ni 7 orang pemuda, dia mula 6. Dia berjalan, jumpa lagi 1 orang. Dia tanya nak pergi mana? Kita orang nak lari daripada pemerintah yang zalim ni. Jumpa pengembala kambing. Pengembala kambing ni cakap, aku pun nak ikut lah, aku tak nak duduk di bawah pemerintahan raja yang zalim ni. Dia pun ikut. Waktu tu dia ada anjing dia pun ikut. Itu yang jadi 7 manusia, 7 pemuda berserta dengan seekor anjing. Baca surah Al-Kahfi tu. Apa makna kahfi? Apa makna kahfi? Gua lah, gua. Bila dia tertidur, dia ingat tidur sekejap, dia bangun, dia pergi pasar. Bila dia pergi pasar, orang cakap duit lama ni. Bila dia kaji-kaji, dia telah tertidur 319 tahun. Begitulah juga dengan orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau dia mati, dia tidur, walaupun 100 tahun, dia tak akan rasa sangsara dalam kubur, dan dia tak rasa apa-apa kesusahan dalam kepayahan dalam kubur. Yang kedua, orang macam kita ni tahu akibat mati, tahu apa dia kesalahan kita, dan tahu apa akibatnya kesalahan kita. Itu sebab kita takut mati. Takut kalau kita mati waktu ini, dosa yang kita buat melebihi apa yang pahala dah kita buat. Sembahyang maghrib tadi belum tentu ada pahala ke. Gitu.
Tu cerita semayang maghrib tadi, muda dulu, belum tahu kan. Yang main nombor tiap minggu tak berapa orang. Cari nombor lagi pula pergi kubur ke, lagi habat. Yang kaki arak, yang kaki perempuan. Kalau tuan-tuan daripada muda memang duduk pondok sampai tua, alhamdulillah. Siapa yang daripada muda sampai tua duduk pondok, lepas tu tua duduk sini, datang suruh angkat tangan. Maknanya kita ni ada zaman muda. Bila ada zaman muda disebut zaman ra'i. Bila kita ada zaman ra'i, maknanya ada benda-benda yang kita buat zaman muda dulu, benda-benda yang mendatangkan dosa. Kita yang takut main nombor, yang minum arak, yang berzina. Banyak tak dosa? Tu yang perempuan dalam tu bukan boleh harap. Tu berapa orang yang pakai lipstick merah dulu tu, mid tinggi, kain skirt. Ada tak, jangan cuba tanya. Tapi itulah dia benda zaman dia yang disebut tu, sebablah gunanya Allah Ta'ala jadikan taubat, supaya kita boleh bertaubat dan kita sedar, ya Allah, ya Tuhanku. Kalau kita sedar gini tuan-tuan, bila kita bangun tengah malam, boleh tak menangis? Boleh. Sebab apa? Kita menangis sebab kita sedar kita ni banyak salah. Ya Allah, ya Tuhanku, dulu aku muda-muda, ya Allah, gitu. Aku kaki zina, ya Allah, gitu. Setiap kali aku keluar dengan perempuan aku berzina, ya Allah, gitu. Itu belum yang masuk Thailand lagi, yang pergi Hanyai, sempadan tutup, dia lah yang marah. Tutup sempadan ni. Rupanya dia biasa pergi Hanyai. Hanyai tak ada orang tangkap. Kalau sini takut kena tangkap. Gitu. Dosa, semua orang ada dosa. Saya pun sama juga macam tuan. Ada juga zaman muda saya, walaupun sekolah agama ke apa. Ada juga sekolah. Saya rasa juga pakai seluar ketat, dengar lagu Scorpion, Rock July Hurricane. Sungguh. Tapi bila timbul kesedaran tu, yang saya pergi ngaji balik dekat Darul Atik. Sama je tuan-tuan, kita banyak dosa. Takut tak mati? Takut ni semuanya. Kalau wali Allah matilah ya Allah. Sebab apa? Bila aku mati, yang menunggu lebih baik. Kita ni, kita rasa takut. Tapi alhamdulillah lah tuan-tuan. Tu sebab selalu saya cakap, umur-umur gini Allah Ta'ala hantar surau, hantar pergi masjid, dengar kuliah, dapat semayang, dapat taubat, jadilah. Adalah semayang belum dapat ganti, ya Allah, tapi aku ni lemah, ya Allah. Puasa pun ada yang belum berganti, ya Allah, aku lemah, ya Allah. Ngaku depan Allah Ta'ala minta ampun. Betul ke tak betul ni? Ngaku depan Allah Ta'ala. Ada tak orang bayu-bayu tuan-tuan ni masih lagi pergi naik kelab? Ramai. Ada tak tuan-tuan orang yang bayu-bayu tuan-tuan ni masih lagi duduk kedai kopi daripada maghrib sampai isyak kan tak balik-balik? Ramai. Main dam, tak semayang. Tuan-tuan tahu peratus orang yang jaga semayang dalam Lembah Kelang? Sekitar 5 ke 10% saja yang Lembah Kelang yang betul-betul jaga sembahyang. Itu termasuklah orang tua, orang macam tuan-tuan ni, orang dikir. Kalau ditolak orang yang dah pencen, tinggal orang muda tak tahulah macam mana. Gitu. Sebab selalu saya pesan dengan tuan-tuan, walaupun anak-anak kita tak ada datang surau masjid dengan kita, tapi sembahyang di rumah, jangan lepaskan, suruh dia sembahyang juga. Anak lelaki, anak perempuan, pastikan dia sembahyang. Dan pesan dengan dia, kau pergi mengaji, pergi belajar. Ayah dulu dah lah tak ajar kau sangat, ayah pun tak pandai nak ajar kau. Jangan tak pergi mengaji, pergi kenal Allah gitu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan hati, pintu hati dia. Doa sama-sama tuan-tuan. Tiap malam bangun doa untuk anak-anak. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah anak-anak aku ini anak-anak yang soleh dan solehah.
anak-anak yang kembali ke asal, ke jalan yang benar, sebelum menutup mata, dan anak-anak yang boleh mendoakan aku sehinggalah mereka sendiri kembali kepada engkau, setiap hari dapat berdoa untuk kebaikan aku. Doa. Doa. Sebab doa tuan-tuan, doa isteri tuan-tuan untuk anak-anak merupakan melebihi doa para wali. Sebab doa ayah, doa anak pada doa ibu, doa ayah kepada seorang anak tidak ada hijab, tak ada dinding, terus kepada Allah, dan Allah Ta'ala insya-Allah akan ampun, dan Allah Ta'ala akan makbulkan. Dan yang ketiga, orang memang tak fikir langsung tentang mati, itu jauh lah. Tak kisahlah tentang mati. Alah ustaz, syurga neraka ni lambat lagi, jauh lagi. Gitu. Ada orang macam tu. Na'udzubillahi min zalik. Tak fikir langsung tentang mati. Umur 70 lebih pakai seluar pendek lagi pun ada. Ada tak? Ada. 70 lebih main golf, tak kisah semayang. Ada tak? Ada. Ada. Kadang-kadang ada di antaranya bukan orang lain, abang ipar kita, adik ipar kita, ahli keluarga kita. Gitu. Boleh dakwah, dakwah. Kalau tak boleh dakwah, doakan mereka. Hati kalau keras ni tuan-tuan, kita tegur jadi gaduh. Sungguh. Hati ni kalau keras, kita tegur jadi gaduh. Kan viral baru ni dalam sampai Selangor keluarkan khutbah minggu lepas berkenaan dengan apa? Adinu nasihat. Orang tu, orang nasihatkan bini dia, pakaian dia menjolok mata, dia marah orang tu. Kau jangan nak pandai-pandai nasihat bini aku ni, bini aku, dosa dia aku tanggung. Oh, hebat. Kau jaga tepi kain kau sendiri, syurga dia, neraka dia aku yang tanggung. Gitu. Lebih kurang macam tu lah. Disebut dalam khutbah. Saya tak tahu siapa, orang cakap viral, tapi saya malah nak ambil tahu. Sedangkan Nabi sebut adinu nasihat, agama tu nasihat. Kalau kita betul-betul orang ada agama, kita ada Islam, kita yakin dengan Allah Ta'ala, yakin dengan Rasulullah, kita boleh terima nasihat. Kalau nasihat memantul, kita mengamuk, maknanya hati kita terlampau keras. Kalau saya cakap benda-benda macam tadi pun tak ada dalam hati tentang rasa takut, rasa ni, itu memang keras betul lah tu. Dilawannya pula ustaz ni cakap engkau pun banyak dosa itu. Saya cakap untuk diri saya. Kalau tuan-tuan dengar, tuan-tuan rasa manfaat, ambil. Fazakir inna fa'ati zikra, berilah peringatan, sesungguhnya mudah-mudahan ada manfaatnya dalam peringatan yang diberi. Selalu saya sebut tuan-tuan, saya sebut benda-benda ni untuk diri saya. Telinga yang paling hampir dengan mulut saya ialah telinga saya. Tuan-tuan rasa ada manfaatnya, ambil dan fikir-fikirkanlah. Tuan-tuan tengok sekarang ni dah jadi viral ni. Siapa? Ismet Amir, pembaca berita dulu kan, dia kan selalu bercakap saudara. Sekarang kata-kata dia dah banyak orang post, dan kata-kata dia kebanyakannya bentuk nasihat. Ismet Amir nama dia. Bekas suami Rosmah. Lelaki ke madu ke tak? Bukanlah Madu Najib dah ada. Maknanya bekas suami Rosmah. Saudara dalam kehidupan kita, fikirkanlah. Berita apa tu? Selalunya berita dunia pukul 10 malam. Renungkanlah. Bila dia dah meninggal, sekarang ni viral percakapan dia tu. Setiap nasihat dia keluar. Tambah-tambah lagi disebut tu ada dalam hadis ke apa lagi orang baik. Benda-benda macam ni yang elok kita dengar kalau kita dah tertua. Ini dah tertua, tengok apa? Raja Lawak, TikTok, Gusti, astagfirullah. Gusti lah yang perempuan dia.
Ya. Tu sombol-sombol lah tu yang syok. Artikel lah tuan-tuan. Sedangkan Nabi sebut orang yang ketawa terbahak-bahak itu mematikan hati. Kita nak percaya cakap Nabi ke nak percaya orang yang melawak tu? Baik. Kehidupan di dalam dicengkam keresahan, jiwa mereka lapar, hidup pernah rabmu ia mengenalimu. Engkau akan mendapati kebahagiaan dan memperolehi petunjuk untuk meraih tujuan. Kalau kita kenal Allah Ta'ala, kita selalu dengar nasihat, kita akan jumpa petunjuk untuk meraih tujuan, meraih tujuan kebenaran, iaitu menuju ke akhirat. Selalu dengar Allahu Akbar. Aku ni banyak dosa. Gitu Aku ni banyak dosa. Dia sebab birthday ni tuan-tuan, sebenarnya kita tetap tuan-tuan tiap tahun sambut birthday tu nak cerita pasal apa? Kek mahal. Aku tahun ni birthday dapat kek mahal. Secret recipe. Aku tahun ni birthday dapat jam mahal, anak bagi jam. Dapat Ray-Ban mahal, 800 lebih anak aku bagi. Sambut besar-besaran, pasang 2 kemah, 3 kemah. Adakah itu yang kita nak highlight kan? Tak. Bagus tak sambut birthday? Bagus. Tapi bila kita setiap kali sambut birthday itu, kita ingat kita ingat bahawa kita semakin tua dan kita akan balik tak lama lagi. Tu. Tampaknya kehidupanmu hanyalah matamu gana yang muncul oleh kilatan cahaya mentari di siang yang panas, seolah memberitahukan kepadamu sebuah benda, padahal hanya fatamu gana. Wallazina kafaru a'maluhum kasarabi biqi'atin yahsabuhu zam'ana ma hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallahu indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang derhaga, tetapi bila didatanginya air itu, ia tidak mendapatinya sesuatu apapun dan didapatinya ketetapan Allah di sinilah. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Apa makna dia tuan-tuan? Kenapa orang Islam ni kita disuruh buat baik? Sebab kita bila Islam, perkara pokok, benda yang mesti ada, syarat pertama nak memasuk ke syurga itu adalah iman. Itu sebab ulama sebut orang kafir, ustaz, yang buat-buat baik tu, yang derma sampai berjuta-juta tu, apa dia dapat? Adakah dia dapat pahala? Tak. Ulama sebut orang kafir yang membuat kebajikan di dunia, semua kebajikan itu akan dibalas di dunia. Tidak akan ditulis. Kita orang beriman, jahat pun tulis, baik pun tulis. Saudaraku, sikit gitu boleh? Janganlah sampai kehidupanmu berakhir dan juga berpindah dari dunia lalu memandang hari-hari yang telah berlalu. Kau dapati kenyataan yang menyakitkan, hari-hari kelabu yang kau habiskan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kau tertipu kesenangan dan kemewahan dunia hingga tidak mengerti hakikat sesungguhnya. Bila itu terjadi, kau akan menangis saat rohmu sampai di kerongkongan. Ketika orang-orang mengelilingimu, dikatakan kepadamu, kehidupanmu telah berakhir, kini kau memasuki tahap ujian. Maknanya apa? Kita ni tuan-tuan, kalau dunia ni kalau ianya bersabit dengan perkara yang salah, yang tak betul, jangan kita cuba. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur, Allah Ta'ala sebut. Wamal dan harta, hayat dunia, kehidupan dan kemewahan, kebahagiaan dunia itu illa, tidak ada melainkan palsu belaka. Kenapa Allah Ta'ala sebut palsu?
Sebab semua benda yang kita ada, semua benda di dalam dunia ini adalah bersifat sementara. Bila kita mati, berakhirlah semua episod dan kita kembalilah kepada Allah. Sama ada dua, kembali dalam keadaan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Saya dah selalu sebut dengan tuan-tuan. Baik, saya berhenti takat tu tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada diri saya dan juga tuan-tuan. InsyaAllah. Hari ini baik, ada apa pun nak tanya tuan-tuan? Nak azan ke? Nak tanya-tanyalah. Nak azan lah. Ustaz, cuba Ustaz uraikan surah An-Nisa ayat 140. Lemah. Saya pun tak ingat ayat tu. Surah An-Nisa ayat 40. Kita yang solat ni Allah Ta'ala panggil kita munafik dalam surah ni. Solat tu, kita dalam solat. Nantilah, saya tak boleh nak urai-urai gitu tuan-tuan. Surah ni saya catatlah. Surah An-Nisa ayat 142. Sebab Al-Quran ni dia ada asbabul nuzul dia. Saya bacakan arti dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguh orang yang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk solat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riak, iaitu ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingati Allah kecuali sedikit sekali. Saya pernah sebut benda ni dulu tuan-tuan. Profesor Hayi, dia pernah sebut, kita nak tahu kita ni semayang kita munafik, semayang kita ni nak tahu kita ni munafik ke tidak, satu je. Satu je saya nak sebut. Kalau kita semayang depan orang ramai dengan kita semayang sendiri tak sama, munafik. Disebut gitu. Kalau kita semayang depan orang dengan serban, dengan jubah, dengan angkat takbir, dengan hapu, maknanya waktu kita semayang tu bukan lillahi ta'ala, ada perasaan riak. Sebab Nabi sebut riak itu adalah syirik. Jadi berhati-hati kita nak beramal. Macam mana hal keadaan kita beramal depan orang? Depan orang kan semua kita buat. Sembahyang sunat qabliyah kita buat, sunat ba'diyah kita buat, sunat witir pun kita buat. Baca Allahu akbar. Selalu saya sebut, bila balik rumah kan semayang pakai baju pagoda, kain pun ikat sampai kat dada. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu munafik. Riak. Syirik. Syirik menkeserutukan orang dan bermuka-muka beribadah di hadapan Allah, di hadapan orang, bukan kerana Allah. Sebab saya selalu pesan tuan-tuan, kalau benda tu kita tak boleh nak buat depan kita sendiri, jangan kita buat masa kita berada depan orang. Gitu. Kalau kat rumah kan nak pegang Quran pun malas. Tapi kalau depan orang kat surau kan, orang baca Yasin, kita baca Yasin. Orang baca Al-Mulk, kita baca Al-Mulk. Sebab saya selalu sebut ibadah ni tuan-tuan, bila kita buat ibadah tu memang kerana Allah, tapi dalam masa yang sama ada sedikit dalam hati kita, kita rasa nak tunjuk kita bagus, tu yang dinamakan syirik. Sebab kita riak. Orang tak tahu, yang tahu Allah.
Hati-hatilah, takut kita ibadah selama ni tak ada dapat apa. Itu yang paling kita takut. Jadi susah sebenarnya. Syirik ni, riak ni sebenarnya perkara yang paling payah nak jaga. Bukan kata bab semayang ni, dalam bab apa-apa. Dalam bab apa-apa sekali. Kita nak tunjuk yang kita ni buat benda baik. Macam tu juga kita nak keluar daripada rumah, nak pergi surau tu pun, kalau kita tengok orang duduk berlonggok ramai-ramai tu, kita lalu depan dia, terlintas di hati kita, kita lebih baik pada dia orang, rosak amalan kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'as innal insana lafi khus illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu taala alam. Ni apa ni? Ni yang sudah. Dah lepas. Okey. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami hamba-Mu yang lemah lagi banyak dosa, ya Allah, menadah tangan mohon keridaan-Mu, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh ahli keluarga kami, ya Allah. Sama ada yang hidup, lebih-lebih lagi yang telah kembali kepada-Mu, ya Allah. Permudahkanlah hidupan harian kami, sihatkanlah tubuh badan kami, murah dan berkatilah rezeki kami, ya Allah. Jauhkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami dari segala bala, bencana, wabak, penyakit dan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah kami dan membatalkan syahadah kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalal wal Ikram, hidup dan matikanlah kami dan seluruh keluarga kami dalam keadaan beriman kepada-Mu, ya Allah, dalam keadaan yang Kau redha, ya Allah, ya ini dalam keadaan Islam, ya Allah. Akhirilah kalimah kami dan ahli keluarga kami dengan kalimah syahadah-Mu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kepada seluruh ahli keluarga kami yang telah berada di kubur, ya Allah, permudahkanlah mereka di kubur, ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka, ya Allah. Terangilah kubur mereka, ya Allah. Kau tukarkanlah lubang kubur yang sempit kepada taman-taman syurga yang penuh dengan kenikmatan, ya Allah. Kami khususkan doa ini buat kepada kedua ibu bapa kami, ya Allah, yang telah banyak berjasa dan berkorban demi kami, ya Allah. Dari awal kelahiran kami hinggalah mereka menutup mata, ya Allah. Tidak putus-putus mereka membanting tulang, memeras keringat untuk pakaian yang kami pakai, makanan yang kami makan, pelajaran yang dibekalkan kepada kami, ya Allah. Tidak terbalas kami akan jasa dan pengorbanan mereka, ya Allah. Hanya doa yang kami boleh panjatkan buat mereka, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kepada seluruh ahli keluarga kami juga, ya Allah. Pasangan kami, anak menantu kami, cucu-cucu kami yang telah mendahului kami, ya Allah. Sebagai manusia biasa tentulah banyak salah dan silap yang mereka lakukan semasa hayat mereka, ya Allah. Namun Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan mereka, ya Allah. Terimalah akan amal ibadah dan kebajikan yang pernah mereka lakukan, ya Allah. Himpunkanlah roh mereka di dalam golongan orang yang beriman dan beramal soleh, ya Allah. Himpunkanlah roh mereka di dalam golongan orang yang mendapat nikmat-Mu di dalam kubur, ya Allah. Seterusnya ke syurgalah hendaknya mereka dan juga kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.